Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak, pak cik, mak cik, bawa-bawa, kolong-kolong, pangang-manguh, pak cik, macu, tok dan cik dan semua ada tengok Laman Kecek Tani di Facebook dan YouTube. Dalam video ni hamba duduk dengan Profesor Abdul Razak Pandai Malik, pensyarah di Universiti Kuala Elak Legor ataupun Nakhon Tamarat, ataupun dalam bahasa lagi, bahasa lama sekali panggil Tambra Lingga. Profesor Abdul Razak ni merupakan orang yang menjadi pensyarah terkenal di sanalah. Dia juga terkenal di bawah kita sebagai pensyarah dalam bidang bahasa Melayu dan bahasa Melayu dan sastra Melayu. Tapi duduk di Jabatan Perhubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Politik. Sains Politik. Pelik dah duduk di Fakulti Sains Politik. Dah. Okey, ataupun Ratasa dah. Ratasa. Okey. Kita bagi kepada Prof untuk nak kecek dengan penonton kita, dan beri kebebasan kepada dia untuk nak kecek, nak beritahu apa saja yang ada dalam kepala, dalam otak, yang terbuku di hati. Yang terbuku di hati juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada, kena panggil abang lah, Abang Azra yang saya hormati, ke semua pada peminat, penonton setia kepada program Kecek Tani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena kami bertemu secara tidak dirancang ni, kami pun nak ambil kesempatan ni sebagai untuk menyampaikan sepatutnya kata. Ginilah, pertama sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pensyarah, seorang cikgu yang mengajar lebih hampir 30 tahun, sudah 25 tahun lebih saya berkecimpung dalam bidang pendidikan. 35 tahun dah? Tak apa, 25 lebih. 25 lebih dah? Dekat dengan 30 dah, lama dah. Tapi kalau campur dengan cikgu tu, jadi guru dulu. Sebelum jadi pensyarah tu 31 dah. 31 dah. Tapi jadi pensyarah ni 25. 25. Jadi banyak dalam pengalaman tu. Adalah sikit, tak ada banyak tapi boleh kongsi panggil. Boleh jadi kongsi. Berdasar yang siapa yang saya ada tu, bolehlah saya kecek sikit saya, supaya kita sama-sama ke arah perubahan masyarakat kita yang lebih baik dah. Pertama saya nak sentuh tentang kependidikan ataupun pendidikan. Kita dah. Ya, saya duduk dalam bidang ini lama pun saya sebut tadi. Jadi saya rasa pendidikan ini penting sangat untuk membangun masyarakat. Kalau bahasa saya panggil pensekan plan ataupun ejen perubahan masyarakat. Jadi pentinglah pendidikan ni. Saya tengok masyarakat mana-mana jua di dunia ni, baik Malaysia, yang kamu kita Indonesia, Singapura, Brunei pun, dia nak berubah, nak membangun negara dia tu dengan pendidikan. Saya ambil contoh Singapura lah, walaupun negeri kecil tapi dia dapat membina sebuah negara yang digeruni, baik dalam segi politik dan juga ekonomi. Tapi kisah satu ya, pendidikan. Lee Kuan Yew sendiri pun dapat mengubah masyarakat Cina yang sebagai asal pendatang menjadi orang yang menguasai ekonomi, politik dan semua bidang di Singapura pun dengan pendidikan je. Lee Kuan Yew pun belajar menjadi lawyer, belajar undang-undang di London, di Anggris, di British, sampai berubah masyarakat. Itu maksudnya penting. Kalau tanpa pendidikan, kita tidak akan pandai. Dan dalam konteks umur kita ni, dalam keadaan umur kita ni, kita tekan dua-dua dah, pendidik agama, pendidikan akademik, dua-dua ni bagus. Satu pendekatan yang baik dan satu usaha yang baik yang telah dilakukan oleh ulama dulu dan guru-guru sekarang ni. Saya rasa cukup terhutang budi lah kepada sekolah-sekolah ni lah, sekolah agama, sekolah pondok itu tersebut. Karena kalau saya sendiri pun melalui daripada sekolah pondok juga. Daripada situ saya belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Siam. Jadi menjadi jambatan untuk saya ni pergi ke depan lagi. Kerana sekolah ni, sekolah pendidikan ni, semua kita mari daripada pondok belakang kebanyakan lah. Jadi itulah saya nak bagi tahu bahawa kita kena tekan, dan apa yang kita buat lalu tu comel. Cuma kita kena
ubah beberapa perkara lah pada pandangan saya. Contohnya kita kena mendedah belajar tentang IT. Sebab dunia sekarang ni siapa menguasai IT, dialah menguasai dunia sebenarnya. Kita tak boleh nafi. Jadi kalau kita agama molek, comel lah orang tani duk ngaji agama, hafal teks Quran, ngaji biar sungguh tu comel. Cuma kena ada tambah lagi di segi kerjaya, masa depan mereka nak buat gapo, nak membangun lagu mana, nak menjadi orang yang cerdik, intelektual lagu mana, masyarakat yang berketerampilan lagu mana, tu kena ngaji tanpa. Dia kena ngaji kemahiran hidup ni tidak ditolak oleh agama Islam. Agama Islam suruh ngaji, amal ibadat ni dia suruh ngaji. Ustaz, kalau Abang Sora ingat, Saidina Ali kata apa, nak hidup buat amal semaya ni, kata silap saya dah hadis tu ikut hadis tak tahu lah, tapi dia kata bukan hadis, kata hikmah dia. Kita buatlah pekerjaan untuk hidup ni seolah-olah kita nak hidup selama-lamanya. Abadah. Tapi seolah kita buat amal tu seolah kita nak mati esok. Jadi di sini nak menunjuk bahawa agama Islam tu yang mengambil berat tentang dua-dua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua kita tak boleh tekan. Jadi kita tak boleh nafi. Jadi kalau kita nak tak tolak dunia, tak terlibat dengan politik, tak terlibat dengan gotong dengan sosial, dengan gapo, rugi, tak kena dalam konsep Islam kita. Islam kita ni syumul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan Islam dah semua dah, akmal, dah sempurna lah, betul dah, dah sempurna dah. Jadi tak ada ketinggalan kalau kita buat apa ni, tolak salah satu, maknanya kita tidak memenuhi konsep agama Islam itu sendiri. Itu comel cantik. Sebab dunia ni sebenarnya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah ladai ke akhirat. Kena buat ladai ni dulu, molek dulu. Tanah padi, tanah gapo cukup molek dulu, baru buat kita cari bekal dari sini. Bekal. Jadi kalau kita pergi akhirat tak buat bekal, kita nak pakai gapo sana? Kena cari bekal kuat. Jadi saya sangat ambil kesempatan ni untuk menyampaikan kepada adik kakak semua. Bekal ni bukan saja agama saja. Tapi termasuk pembangunan kehidupan. Secara keseluruhan. Jadi tapi saya tengok alhamdulillah sekarang ni budak-budak baru yang pun dah pandai. Saya tengok jadi doktor, jadi pensyarah, jadi ahli politik, jadi YouTuber, jadi TikToker, dah mula ada ni, ada satu perubahan dalam masyarakat kita. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita nak yang lain-lain pun kena buat macam ni juga. Jadi kita tak nak macam ni dah. Kata bekas presiden Amerika lama dulu, Theodore Roosevelt. Dia ada dua Theodore ni, ada satu Theodore R. Roosevelt, Theodore Roosevelt. Jadi halnya Theodore R. Roosevelt dia kata kita tidak boleh menyediakan masa depan untuk the future of youth. Kita tak boleh membina masa depan untuk mereka, tetapi kita boleh membina masa budak-budak ni, generasi ni, remaja ni, untuk masa depan kita boleh buat. Jadi saya sampai kepada golongan pemimpin, elit petani, hendak dengar ni, fikirlah benda ni bahawa kita nak membina masa depan, tak boleh masa depan mereka tu tak boleh buat, tapi untuk menyediakan mereka ni untuk masa depan kita boleh buat. Sedia ni kita buat platform belajar biar sungguh pandai komputer, kemahiran, ada 3D, ni kita boleh buat macam seperti kita buat lah. Itu satu yang baiklah. Yang baiklah. Abang Sora nak katakan apa tadi? Nah, kenapa kalau nak kita tanya Quran itu lah, mana kita nak ngaji Quran itu? Apakah ngaji Quran baca saja ke, ataupun seperti dengan Arab kata qiraatul Quran fahman walaysa qiraatul Quran mana hifdhan. Baca Quran itu untuk faham, bukan saja baca Quran itu untuk hafal. Kalau bagaimana? Saya sangat suka soalan ini, satu soalan yang bagus. Sebenarnya saya pun fikir lama dah kita bukannya kita, mana saya dah tengok masyarakat di Nusantara ni lebih menekankan kepada makhraj, tajwid, tanpa memahami makna ni satu kerugian besar sebenarnya. Sebenarnya yang Allah naknya, Tuhan naknya,
Yelah kena baca Quran itu biar betul lah, sebab baca Quran kena betul, kena ada. Tetapi yang kita perlu beri penekanan satu lagi, makna tu, makna Quran tu. Tabat tiada tu budak nak kata tu, banyak dok gampang dah. Tabat tiada wabila kita kena budak faham buku tafsir, biar kecek nuzul, asbabun nuzul, biar budak tu jelas. Saya rasa kalau budak faham ni, pelajar kita, masyarakat kita faham makna Al-Quran tu Allah, saya rasa masyarakat kita akan berubah. Saya yakin akan berubah. Saya bukti macam ni ya. Saya rasa contohnya saya ingat buku saya baca tu, dia kata masyarakat kita learning ni, masyarakat kita masyarakat Islam lah, bukan di Tan saja, di Malaysia ke, baik di Brunei ke, di Singapura, di Indonesia ke, dia kata masyarakat kita ni lembut sia, bahasa sia saya baca, dia kata ibarat pekerja lombok emas. Nah, kerja lombok tu semua polno, tapi tu tak boleh pakai emas, tak boleh pakai emas. Padahal kerja lombok emas bahasa Astra. Dia kata ibarat lagu tu Quran dia letangi. Entah kalau tidur gila bilik lemari susul emas, tapi tak tahu gapo tu kata. Jadi ibarat pekerja lombok emas yang tak pernah pakai emas sekali pun dalam hidup, tak rasa nikmat macam mana nyo pakai emas ni hebat lah gitu. Jadi saya daripada start umur 40 tahun dulu saya mai fikir benar, jadi saya ubah pula. Saya baca Quran hari-hari, saya baca tafsir Inggeris, baca bahasa Sia, baca bahasa Melayu, Bibiran Ar-Rahman dan tafsir. Saya baca semua, jadi baru saya nampak jelas, clear, betul panggil clear. Tuhan lagu ni kalau tidak kita akan tak tahu ke mana kodok apa panggil. Nah, ayat kan sebenarnya Quran ni alat untuk kita jadi cerdik. Bacalah. Baca hari-hari boleh pala dan faham makna. Boleh jadi cerdik. Boleh jadi genius. Jauh hari nah. Ya, tapi kena faham makna tu. Jadi saka seorang putih tu nama George Orwell, saya baca novel dia tulis tentang satu novel, dia tulis Burmese Day, hari-hari di Burma, masa tu Burma di bawah Inggeris. Dia mari dia tengok di Burma, dia tengok buat muka India, Bengali lah, dia baca Quran. Dia tulis lah, dia kata tak apa warning dah. They are good in reading but they don't understand the meanings. Dia tulis. Mereka tu bagus jaga makhrajnya, tajwidnya, bagus jaga lemuat, dia kata. Orang putih ni kata ni bukan kita. Tapi tak sabar saya tak faham makna. Jadi orang putih punya tahu kita ni baca Quran paling gapo bahasa guru tio ko. Guru tio. Buat malah ubah. Duk baca jadi tak payah mana tak boleh. Jadi saya ambil kesempatan ni, kita cuba buka baru, era baru ni kita menggalak Quran tu molek dah bagus, buat tahfiz tu bagus, cuma kita kena pelajar tu faham Quran, faham makna dah. Soalnya saya tengok banggalah saya kerana ada buat sekolah tahfiz, bagaimana tak derma nak buat sekolah tahfiz, dia buat jahab mana lawa petani tu tengok bagus nak buat sekolah tahfiz tu. Tapi saya tengok satu kekurangan iaitu kita perlu kena faham juga makna buku besar. Saya lah ni baca Quran ni, baca faham makna ni Allah nikmat yang tak terkira banyaknya. Itu saja saya rasa. Apa lagi perbicaraan tanya?